أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونستلطفه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita bersama-sama merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita sudi untuk memberi ruang lagi kepada kita untuk terus hidup dan bernafas di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni tengah hujan di Universiti Melaya ini. Saya rasa kamu yang mengikuti program ini saat ini pun sedang memerhatikan di luar sana hujan yang agak lebat. Moga-moga hujan ini hujan rahmat, bukan hujan yang membawa kita balak, ya, insya-Allah. Karena hujan itu sama ada dia bawa rahmat ataupun sama ada dia matar su atau matar sau yang dalam Quran sebut. Okey. Hari ini kita nak sambung bicara kita berkenaan dengan syarahan kitab Safinatun Najah Ibni Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, ya, berpandukan kepada syarahnya Kashifatus Saja li Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Jawi. Okey. So, kita pada minggu yang lalu berbicara tentang apa? Tentang mukaddimah Syekh Ibnu Sumair Al-Hadrami. So, kira-kira habislah khutbah beliau. Ya, habislah khutbah mukaddimah beliau. Kita akan masuk kepada fasal. Ya. Perkara terakhir yang kita bincangkan ialah perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sudah sentuh sebahagiannya dan banyak lagi yang disebutkan oleh tok syarih kita ni, Syekh Nawawi Al-Bantani, tetapi walaupun kita tak ambil semualah. Okey, kita tak ambil semua. Okey. Kita masuk ke pengajian kita hari ini, iaitu faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajza'iha, sebagaimana dipaparkan dalam asyashah. Okey. Faslun ini satu fasal pada menerangkan asas-asas Islam dan juga asasnya dan juga juzuk-juzuknya. Itu da'aimil Islam itu kita terjemah asas, tunjang, itu boleh belakang. Okey. Faslun. Faslun dengan maknanya, faslun itu apa dia? Faslun itu ialah satu isim, satu nama yang diitlakkan kepada pemisah di antara perbahasan yang sebelum dengan perbahasan yang akan datang. Faslun, ini satu ceraian. Ceraian ini artinya dia memisahkan perbahasan yang telah lepas dan akan masuk kepada perbahasan yang baru pula. Faslun, ini satu ceraian. I'rabnya seperti biasa, dia khabar kepada mubtada yang mahzuf, hadza faslun. Okey, hadza faslun. Pasal apa hadza? Pasal hadza dengan faslun tu matching kan? Hadza faslun. Kalau hadhihi faslun itu tak kena. Kalau tilka faslun itu jauh sangat. So kita nak tunjuk ni benda depan kita ni saja, iaitu hadza faslun. Hadza ismul isyarati, al-musyaru ilaihnya ialah kalau bagi penulis mastahdara fi dhihnil muallif. Kalau kita yang membaca ai
ma istahdara fi ra'yi ataupun fi zihni al-muqri, apa yang sedang dilihat, ya, perbahasan yang sedang dilihat depan mata oleh pembaca ataupun perbahasan yang sedang dilintasi oleh pembaca dalam kepala dia ni. Dia depan tu, dia duduk tengok, so dia sedut gambaran perbahasan tu dalam kepala dia. Fi zihni al-muqri. Faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajza'iha. Kita tengok dalam syarah, ya, Urustia kalau boleh angkatkan, ya, ataupun dia cakap apa, ke bawah, ya. Kita ke bawah, kita tengok syarah sikit. Arkanul islami khamsatun. Sikit lagi, bawah sekali. Arkanul islami khamsatun. Itu qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Dalam matan tersebut arkanul islami khamsatun. Di sini untuk syarah dia syarahkan fala yanbani bi ghairiha, maka tidak terbina Islam itu dengan selain daripada 5 ini. Maknanya Islam itu kita panggil seorang itu Islam apabila terbina padanya 5 perkara ini. Maknanya apabila sebut kata terbina dengan 5 perkara ini, tidak dibina Islam itu dengan selain daripada 5 ini. Yang lain kalau buat yang lain, ya, contohnya baca Quran, contohnya buat masjid, kebajikan-kebajikan yang lain lah. Kalau tak ada yang ni, maka Islamnya tu diragui. Okey, yang sembahyang tak ada, yang puasa tak ada. Yang adanya satu orang tu contoh, okey, buat masjid, infak buat masjid, infak bantu orang susah, orang miskin. Okey, yang dia sendiri sembahyang tak. So itu masalah. Ada masalah pada binaan Islam pada dirinya. Okey. Fala yanbani bi ghairiha, maka tidak terbina Islam itu dengan selain daripada yang 5 ini. Fa idafatul arkani min idafatil ajza'i ila al-kulli. Maka idafat arkan, ya, kepada al-Islam, arkanul Islam, mudhafun ilaih itu, idafat arkan kepada Islam termasuk dalam idafat ajza', mengidafatkan, ya, juzuk-juzuk kepada Islam, kepada kul, iaitu Islam. Itu kita panggil ai ad-da'aimu wal asasu, ataupun dia baca bagi bawah ni, sebab dia raikan fi bayani da'aimil Islam, ad-da'aimi wal asas, dengan arti kata tunjang-tunjang, asas-asas. Okey, kita ke depan, ya. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu, tunjang-tunjang dalam Islam itu ada 5. Qala al-muallifu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey, itu. So rupanya syarah belum habis lagi bercerita. Wal ajza'u allati yatarakkabul Islamu minha khamsatan fala yakunu min ghairiha. Dan juzuk-juzuk yang terbinanya, ya, tersusunnya Islam itu daripada juzuk itu, minha minal ajza', ialah 5. Sepatutnya dia kata khamsatun, ya. Pasal apa baca khamsatan? Ajza'u allati yatarakkabul Islamu minha khamsatun. Sepatutnya baca khamsatun, ya. Jadi khabar kepada wal ajza'. Wa ajza'u mubtada, khamsatun khabar. Di sini buku saya ni khamsatan dia baca, bayatah. Itu salahnya, tak tepat. Dalam slide ni saya tak tahu. Bagi atas, bagi depan, nampak seketul. Juga bagi depan, bagi atas ni. So itu silap. Mungkin sesiapa yang ada kitab boleh tandakan di situ khamsatan itu la'alla sawab. Tandakan ke tepi la'alla sawab khamsatun.
Pasal apa baca khamsatun? Pasal dia jadi khabar ya kepada wal ajza'u. Fala yakunu min ghairiha, maka tidak boleh, tidak adalah Islam itu, fala yakunu Islam min ghairiha min ghairi al ajza'il khamsah. Tidak boleh bahawasanya Islam itu ya terbina ya jadi Islam daripada yang lain pada 5 ini. Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, ini seorang ulama besar dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, juga dia bermazhab Syafi'i, dia salah seorang daripada Syekhul Azhar Asy-Syarif pada kurun kata salah ya, kurun ke-20. Kita ni kurun 21 kan, dia ni kurun dia 20, kurun ke-19 macam tu. So tak ingat dia punya tarikhnya. Imam Al-Bajuri. Okey. Kata Imam Al-Bajuri, al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyadi. Islam, sebut kata arkanul Islam. Okey. So dia nak syarahkan. Kalau yang arkan tadi dah jelas. Arkan itu maknanya da'aimu ataupun al-asasu. Ataupun kita ambil jamaknya ususul Islam. Ataupun boleh juga kita katakan dia tu al-ajza'u, ajza'ul Islam allati yatarakkabul Islamu minha. Itu ada 5. Okey, kita dah faham apa itu arti arkan. Apa itu maknanya rukun. Kita dah sebut rukun kan? Rukun Islam. So rukun itu artinya tunjang-tunjang, asas-asas, juzuk-juzuk yang terbina dengan juzuk ini Islam. Ya. Baik. So kita nak tengok pula perkataan Islam itu sendiri. Apa arti perkataan Islam itu? Qala al-Bajuri, kata Imam al-Bajuri. Al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyadi. Islam secara lughahnya ialah semata-mata tunduk patuh. Sebut kata Islam, ya makna secara lughahnya, secara bahasa Arab, okey. Kalau orang kata aslim, ambil fi'il amal dia. Maknanya tunduk patuh olehmu. Ya, patuh olehmu, dengar olehmu, taat olehmu, macam tu. Ai sawa'un kana lil ahkami syar'iyyati aw li ghairiha, sama ada ya tunduk patuh itu kana lil inqiyad, ya dia punya dhamir kembali pada inqiyad. Tunduk patuh itu kepada hukum hakam syarak ataupun yang lain-lain, yang tak kira. Secara syarak sebut kata aslim, Islam masdarnya, maka dia kena kepada inqiyad. Ya, semua bentuk inqiyad. Inqiyad kepada hukum syarak, inqiyad kepada hukum-hukum yang lain, contoh hukum-hukum wad'i, inqiyad kepada perintah orang yang lebih besar, ya, perintah ibu bapa, perintah penguasa, perintah guru-guru, maka secara bahasanya kita panggil Islam, al-Islam. Al-Islam dengan makna al-inqiyad, tunduk dan patuh. Apabila seorang tu ya dia taat, tunduk dan patuh kepada gurunya, maka dia boleh kita panggil Islam. Ya. Orang yang tunduk patuh tu kita panggil Muslim. Okey. Orang yang mengeluarkan arahan kita panggil Muslim. Jangan isim maf'ul. Okey, yang dipatuhi, yang ditunduk patuh. Maknanya penguasa, orang besar, ibu bapa, kawan-kawan, ada rakan-rakan kita yang jenis patuh pada kawan-kawan dia yang lebih senior. Kalau kawan dia lebih senior cakap apa, dia pun ikut. Itu panggil Islam juga. Sebab apa? Sebab makna Islam secara lughahnya ialah al-inqiyad. Boleh faham ya? Itu penggunaan bahasa. Wa syar'an, tapi Islam dari sudut syarak, ya, Islam yang sudah istilahkan, ya, apabila sebut kata Islam, inilah makna yang selalu kita tahu, ya, yang selalu kita faham,
iaitu al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati. Ya, ketunduk patuhan, kepatuhan, ya, keakuran kepada hukum hakam syarak. Itu dia. So sebut kata Islam, tunduk patuh kepada hukum hakam syarak. So hukum hakam syarak nak macam mana? So kita ikut, kita turut. So maknanya ketika itu kita seorang Muslim. Ya. Sementara orang yang memerintah iaitu sama ada Nabi SAW secara majazi ataupun yang memerintah itu ialah Allah SWT yang hakikinya, maka kita panggil Muslim. Itu secara umum, secara umumnya begitu. Ya. Cuma walaupun perkataan Muslim tu tak ada orang guna kan. Saya rasa penulisan-penulisan pun tak ada yang tulis Muslim merujuk kepada Allah SWT ataupun merujuk kepada Nabi SAW. Muslim kita, ya, yang tunduk patuh. Yang mengeluarkan arahan itu kita tak panggil Muslim. Ya. Kita panggil asy-syari' kita panggil. Ya. Yang mengeluarkan undang-undang, asy-syari'. Allah adalah asy-syari' secara hakikinya dan Nabi SAW adalah asy-syari' secara majazinya. Dan juga para ulama yang datang selepas daripada baginda Nabi SAW yang menetapkan hukum gitu gini pun kita panggil asy-syari' juga, yang perlu kita patuhi, ya, secara majazi. Okey. Walaupun pun dia zanni lah. Dia zanni. Ijtihad itu bersifat zanni, ya. Kerana dia boleh jadi benar, boleh jadi salah. Zanni, dia bukan qat'i. Ijma' itu qat'i. Kalau ijma' dia qat'i. Kerana ijma' dia biasanya ijma' itu. Dia tidak ijma' perkara yang zanni. Ya. Apabila berlakunya ijma' dia qat'i. Baik. Wa qila al-islamu huwal amalu, intaha. Ada orang cakap Islam tu, apabila sebut Islam, Islam itu ialah amalan. Islam itu ialah amalan. So ini qil. Ya. So maknanya qil ini dia bukanlah orang panggil pendapat resmi ataupun arus perdana, bukan. Tetapi walaupun dia adalah telahan sebahagian ulama yang boleh kita nilai, ambil penilaian. Islam tu ialah amalan, ya. Buktinya kalau kita baca rukun Islam itu, syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, semuanya amalan. Semuanya adalah nampak amalan. Syahadah, ya, kita ucapkan dengan mulut, kita panggil amalul lisan. Kita i'tiqad dengan hati, amalul qalb. Kemudian kita lakukan semua, ya, keperluan-keperluan sebagai seorang Muslim untuk menyempurnakan syahadah kita tu. Okey, sembahyang, puasa, zakat, hajinya. So itu kita panggil amalul jawarih. So Islam itu adalah amalan. So telahan itu betul. Ya, telahan itu betul. Sebab itu dinukilkan, walaupun ia satu telahan daripada sebahagian ulama, tetapi dia turut dinukilkan oleh ulama kita kerana terkandung makna benarnya. Okey, makna benarnya. Dengan tidak dengan meraihkan sepenuhnya maksud Islam itu secara syaraknya, iaitu al-inqiyadu lil ahkami asy-syar'iyyah. Tunduk dan patuh kepada hukum hakam syarak. Okey. Gelap pula, ya. Kejap, saya buka lampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Kita baca terus yang matan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Itu ada barisnya macam mana? Yang pertama baca illallahu. Itu kerana kita panggil mustasna munqati'. Manfi munqati', ya. So dia kena baca illallahu.
Adapun wa anna Muhammadar Rasulullahi, baca bawah sebab apa? Allahi lafzul jalalah itu mudhafun ilaih. Rasul mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. So mudhafun ilaih dia majrur selama-lamanya. Itu nahunya begitulah ya. Baik. Awaluha, katanya Tok Syarih kita. Awaluha, ya, pertamanya daripada da'aim yang 5 itu, ataupun asas yang 5 itu, ataupun ajza yang 5 itu, syahadatu ay tayakkunu. Syahadatu ay tayakkun. Syahadah, perakuan, penyaksian. Dengan arti keyakinan, tayakkun. Katanya Tok Syarih. Ya, penyaksian itu adalah suatu keyakinan. Okay. Keyakinan an la ilaha, bahawa tidak ada Tuhan. Ya, ay la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan sebenar. Maujudin, yang ada. Ya, yang betul-betul ada. Yang disembah dengan sebenar, tak ada. Tidak ada yang disembah dengan sebenar yang betul-betul ada. Illallahu, kecuali yang disembah dengan sebenar yang betul-betul ada hanya satu, iaitu Allah SWT. Yang lain tak ada. Okey. La ma'buda bihaqqin mawjudin illallahu. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar yang ada kecuali Allah SWT. Okey. Adapun yang disembah dengan tidak sebenar dan pula tak ada pun, tu banyak kita tengok. Orang-orang agama wad'i duk sembah tu pekong, duk sembah apa semua, batu, kayu apa semua tu. Semua tu hakikatnya bukan ma'bud bihaqqin, dan dia tak ada pun, ya. So walaupun ada terbongkar depan kita, itu tak ada arti apa-apa pun. Dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tidak mampu untuk memberi manfaat, walaupun lebih-lebih lagi menolak madarah. Okey. So syahadah artinya tayakkunu, keyakinan. Ya, penyaksian dengan arti keyakinan. Kerana penyaksian itu dilakukan berasaskan keyakinan. Itu betul ya. Orang yang naik jadi saksi, ya, pasal apa dia boleh naik jadi saksi? Pasal dia yakin. Dia yakin apa yang dia tahu, dia yakin apa yang dia tengok, ya. Itu sebab itu saksi itu kita panggil syahidun, penyaksi. Ya, saksi. Saksi itu dia naik ke mahkamah, mestilah dia ada maklumat yang yakin tentang kes. Okey. Adapun orang-orang yang dipanggil padahal dia tak tahu pun, itu tak panggil saksi. Yang itu walaupun kita atas kertas panggil saksi, tapi itu dipanggil qarinah. Kita panggil qarin, yang menjelaskan qarinah. Barangkali dalam melengkapkan satu-satu kes mahkamah, dia tak cukup dengan seorang saksi yang menyaksi. Barangkali dia perlu kepada qarinah yang menyempurnakan kajian terhadap sesuatu kes, siasatan terhadap sesuatu kes. So yang qarinah ni kita panggil qarin, ya, bukan saksi. Okay. Yang saksi betul-betul ialah yang melihat, yang menyaksi, okay, yang yakin bahawasanya benda itu berlaku. Contoh, tayakkunu an la ilaha, ya, yakin bahawasanya tidak ada Tuhan, iaitu tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar yang ada, kecuali yang betul-betul disembah dengan sebenar dan dia ada, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang disembah dengan tidak sebenar tu walaupun ada, tapi hakikatnya dia tidak ada. Kerana apa? Kerana adanya dia itu dengan adanya permulaan. Okey, ada orang buat, ada orang ukir, kalau dia ukiran daripada kayu. Kalau dia daripada semen, ada orang bina dia dan buat dia dengan semen, dengan batu. Kalau buat batu kita panggil ukir juga kan. So hakikatnya adanya dia itu bukan ada yang hakiki, tetapi ada yang baru dibuat.
Dia sendiri pun dia buat. Sebab tu dia bukan sembahan yang sebenar. Yang boleh dikatakan dia tu ada sungguh. Tidak. Dia tak ada pun. Dia baru aja diadakan. So macam mana Tuhan yang sebenar baru diadakan? Itu tidak boleh diterima akal. Okay. Sebab itu syahadah itu ialah satu keyakinan bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah ya dengan sebenar, yang betul-betul ada, yang wajib ada, kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wa huwa muttasifun bi kulli kamalin la nihayata lahu. Dan ia Allah bersifat dia muttasifun, bersifat dia asal pada perkataan ittasafa yattasif, sifatnya muttasifun, bersifat ia bi kulli kamalin, dengan semua jenis kesempurnaan, la nihayata lahu, yang tidak ada kesudahan baginya, bagi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, lahu bi kulli kamalin, lahu kulli kamalin, tidak ada kesudahan baginya bagi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, so wala ya'lamuhu illahu, dan tidak mengetahui akan kesempurnaan itu kecuali hanya dia. Kerana manusia ni kita kenal Allah Subhanahu wa taala secara teori sahaja, secara ilmu, secara ilmi. Ya, kita kenal Allah Subhanahu wa taala bukan kenal dengan sebenar-benar kenal sebagaimana kita kenal makhluk, sebagaimana kita kenal sesama manusia, sebagaimana kita kenal dirinya manusia, sebagaimana kita kenal alam ini, sebagaimana kita kenal sebuah rumah, sebagaimana kita kenal sebuah kereta, sebagaimana kita kenal sebuah motosikal, sebagaimana kita kenal sebuah satu-satu perkara, binatang, contoh lembu, kerbau. Okey, so kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan kenal macam tu, ya. Kerana kita kenal makhluk ni, kita kenal dengan musyahadah, kita tengok, kita saksi. Adapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal dengan ilmi, dengan teori, dengan sifat-sifat yang dikumpul oleh para ulama dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Keluarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah mensabit dengan sifat-sifat Allah SWT. So kita kenal Allah SWT dengan sifat-sifat tersebut sahaja. So kita tidak musyahadah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana musyahadah Allah itu menjadi rahsia Allah, ya, dengan hambanya, yang akan dianugerahkan kepada hamba-hamba yang melakukan kebaikan dan sebagaimana Al-Quran kata, lillazina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka yang melakukan kebaikan di atas muka bumi ini, ya, ahsanu, bagi mereka yang buat baik, buat molek, buat comel atas muka bumi ini, dia akan dapat al-husna, surga yang dihiasi dengan keindahan yang tidak terlintas di kepala. Husna, yang amat elok, cantik. Waziyadah, dan ada lebih lagi daripada itu. Tidak cukup dengan surga yang hiasi cantik, bahkan ada yang lebih hebat daripada itu. Waziyadah, dan tambah lagi. Ada tambah lagi nikmatnya. Yang disebut oleh para ulama, kebanyakan para mufassirun mentafsirkan ziyadah itu sebagai ar-ru'yah, ya? Iaitu musyahadah, menyaksikan zat Allah, berlakunya pertemuan di antara Tuhan dengan hambanya. Okey, sebagaimana disebut-sebut dalam Al-Quran, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan disebut beberapa kali lagi dalam sepanjang Al-Quran. Ya, dalam surah Alif Lam Mim Sajadah tu, perkataan liqa' rabbih itu sampai 3 kali disebut. Tuan-tuan, saudara-saudari boleh cek dalam surah Alif Lam Mim Sajadah, perkataan liqa' rabbih itu 3 kali Allah Ta'ala sebut. Bagi orang yang yakin ya kepada pertemuan dengan Allah, di sana juga ada orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah, maka satu yang kita boleh ambil iaitu di antara nikmat yang besar di akhirat nanti selain daripada syurga ialah ru'yatullah.
Okey. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan zatnya itu rahsia untuk kita semua sebagai satu ujian untuk hambanya ini, ya, dan ru'yatullah menjadi nikmat yang paling tinggi, ya, infinity, ya, di akhirat nanti. Okay. Sebab itu dia kata sini wala ya'lamuhu illahu, tidak mengetahui akan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala itu melainkan hanya dia. Ya, kita kenal dengan sifat-sifat sahaja, kita kenal dengan ciri-ciri sahaja, kita kenal dengan bezakan di antara Allah dengan makhluk, Al-Khaliq dengan makhluk, ya. Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, dan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. So kita bezakan di antara dua itu. Ya, sifat-sifat Khaliq iaitu sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kemudian di sana ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri makhluk, ya, yang mana Khaliq dengan makhluk ni dia takkan sama sekali. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. So ciri-ciri makhluk ini sudah dibahas oleh para ulama dengan penuh terperinci, yang boleh kita simpulkan yang telah disimpulkan bahkan oleh para ulama dalam satu ilmu yang dipanggil ilmu al-makulati. Ilmu makulat. Okey? Barangkali ada yang tak pernah dengar perkataan ini. Ilmu makulat. Bukan makulat makulat tu makan minum tu. Al-makulat. Ya. So ilmu makulat ni ada cara ringkasnya dia ada 10 perkara dalam tu, 10 perbincangan, yang mana 10 ini berkait dengan ciri-ciri makhluk, ciri-ciri benda, ya, ciri-ciri akuan ini, ciri-ciri akuan. Okey, Allah SWT maha suci daripada ciri-ciri yang 10 ini. Ciri-ciri yang 10 itu ialah pertamanya ialah apa benda ya? Pertamanya ialah jauhar. Ya. Dan 9 lagi adalah arad. Dipanggil 1 jauhar, 9 arad. Yang benda ni kena dipelajari oleh pelajar-pelajar yang ingin memantapkan ilmu dalam bidang ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu tauhid. Kalau tak mengaji sampai ilmu makulat, maka ilmunya itu ada lagi ruang-ruang yang dikhawatiri dimasuki oleh tashbih. Dimasuki oleh tashbih. Boleh faham So kalau tak belajar ilmu makulat, okey, kita takut ada ruang-ruang yang terbuka yang boleh diresapi masuk oleh tashbih, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. So insya-Allah dengan ilmu yang digubal oleh para ulama, nama ilmu itu ilmu al-makulat ataupun makulatul asyarah, maka faham molek 10 makulat ini, kita akan dapat membezakan dengan jelas, ya, sifat-sifat kepada Al-Khaliq iaitu Allah SWT, dan sifat-sifat kepada makhluk yang kedua-duanya tak akan bercampur, tak akan berlaku persamaan sedikit pun. Barangkali, tak tahulah saya, tapi barangkali ilmu ini dipelajari dengan baik di Jabatan Akidah dan JAPI, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la ya'lamuhu illahu, tidak mengetahui akannya akan Allah SWT kecuali dia sendiri. Bukan tidak mengetahui akan kulli kamalin, dengan kesempurnaan dirinya, kecuali hanya dia. Allah Ta'ala lah yang mengetahui kesempurnaan dirinya. Makhluk ni tafawutlah, berlebih kurang. Makhluk yang paling tahu tentang zat Allah SWT ialah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya makhluk yang paling tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa tu? Pasal Nabi kita, ya, diizin oleh Allah Subhanahu wa taala yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala
secara dengan mata, ya. Dengan cara-cara yang Allah Ta'ala benarkan itu, sebagaimana disebut oleh para ulama, jumhur ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Nabi SAW melihat Tuhannya di malam Isra', ya, menurut jumhur para ulama. Sebab itulah Nabi kita makhluk yang paling lebih sekali berbanding dengan makhluk-makhluk, berbanding malaikat, berbanding Sayyidina Jibril, ya, penghulu kepada sekalian para malaikat, lebih Nabi kita lagi, ya, lebih Nabi kita berbandingan Nabi-Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain, kerana Rasul-Rasul yang lain, ya, tidak dianugerah dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa bahkan pernah minta nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagaimana tersebut dalam Al-Quran, ya. Boleh runtuh Bukit Tur, ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mentajallikan zatnya ke bukit. Itu bukan lagi zahir, bukan lagi belum lagi boleh tengok zat Allah Ta'ala, dunia ini dah hancur. Bukit tu dah hancur. Tidak ada rezeki, ya, Nabi Musa AS untuk melihat zat Allah SWT di muka bumi ini. Ya, barangkali dia habuannya di akhirat, sama dengan orang-orang yang beriman. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita semua ni di kalangan orang-orang yang beriman, orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, dan orang-orang yang muhsinin, orang-orang muhsinin yang dijanjikan ada hadiah spesial di akhirat nanti selain syurga husna yang penuh perhiasan. Okey? Kena faham tu. Wala ya'lamuhu illahu, tidak mengetahui akan kesempurnaan zat Allah Ta'ala itu kecuali dia, kecuali Allah SWT juga. Okey? Allah Ta'ala jua. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan bersifat waw itu atau pada mutasifun, Allah Ta'ala bersifat dengan semua kesempurnaan, dan dia juga munazzahun, dia Allah Ta'ala itu maha suci, dibersihkan dia. Maha suci ya artinya, ya, dengan sama ada kita nak takdirkan munazzahun itu sebagai munazzihun, suci ia, ataupun munazzahun, dibersihkan akannya. Kita baca dengan isim fa'il. Okey? Boleh juga kita kata baca dengan isim fa'il tapi maksudnya isim, bukan, bacanya isim maf'ul tapi maksudnya isim fa'il. Okey? Kita nak tanggung di atas makna isim maf'ul pun boleh. Dibersihkan akannya, akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, an kulli naqsin, daripada semua sifat kekurangan. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha suci ia daripada apa jua kekurangan. Walaupun kita kena faham bahawasanya kesempurnaan pada Allah Ta'ala dan kesucian Allah Ta'ala daripada kekurangan itu nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita nisbahkan kepada benda lain, ya. Kerana benda yang sempurna bagi Allah, barangkali bagi kita tak sempurna. Bagi yang sempurna bagi kita, tak sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya kita seorang lelaki, contoh saya seorang lelaki. Apa yang sempurna bagi seorang lelaki? Kan? Itu kita nak tengok beza sempurnanya makhluk dengan sempurnanya Allah. Tak sama. Sempurnanya saya sebagai seorang lelaki, so saya ni kaya, saya harta banyak, sempurna kan? Seorang lelaki yang kaya, rumah banyak, 4-5 biji, kereta besar-besar, ada Welfare 2 biji, ada Alphard, kereta-kereta menteri tu. Kemudian ada kereta-kereta sport, ya, yang canggih-manggih, bukanya macam kapal terbang itu, ya, buka pintu pun macam kapal terbang. Itu sempurna kan? Orang lelaki, kita tengok orang lelaki kalau ada benda-benda macam ni, hui, kita tengok Masya Allah. Lagi sempurna kalau ada helikopter boleh terbang, ada jet pribadi nak pergi ke mana, senang, mudah, cepat. Oi, Masya Allah, tabarakallah. Itu pada seorang lelaki macam aku. Itu dah sudut harta. Kemudian anak pulaknya ramai. Sekarang pun dah ramai, alhamdulillah. Ramai lagi.
Okey, sampai belah-belah boleh buat satu tim bola. Ramai anak. Oi, hebatnya seorang lelaki apabila dia ada anak ramai. Itu kesempurnaan bagi seorang lelaki. Kemudian isteri pula, tak cukup dengan seorang isteri. Nak bagi nampak hebat sempurna. Kena ada 4, habis kota. Baru nampak sempurna. Saya sebagai seorang lelaki, tapi aku tak ada, aku ada satu je. Setia pada yang satu. Tapi sedia menambah. Macam tu. Okey. Nanti jangan, video ni tak sampai ya. Nak sampai mampus aku. Okey. Kemudian apa nama? Sempurnanya seorang lelaki macam saya. Itu nak cerita sempurnanya makhluk macam tu. Okey. Kemudian tak sakit. Ya, umur dah semakin menua, tak ada sakit pinggang, tak ada sakit lutut, tak ada. Ya, boleh jogging lagi petang-petang. Sempurnanya seorang lelaki. Okey. Itu nak cerita kesempurnaan makhluk. Okey. Ambil contoh lelaki. Bagi Allah SWT, okay, Allah SWT tak perlu harta. Tak berhajat berharta. Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala tidak berhajat sikit pun pada harta. Allah SWT tak perlu pada anak. Wala yang bagi lirrahmani ayat takhidha walada. Tak perlu. Apa nak guna? Apa guna anak? Subhanalladzi lam yattakhidh walada. Okay. Subhanalladzi lam yattakhidh walada. Betul ayat. Lebih kurang macam itulah ya. Boleh rujuk balik Al-Quran. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Apa nama ni? Itu kesempurnaan bagi Allah. Kesempurnaan bagi Allah. Ya, dia tak perlu harta, dia tak perlu anak-anak, dan dia tak perlu isteri. Kita ni nak bagi sempurna kita, kalau boleh cukupkan 4, kan? Habiskan kota. Kalau boleh kota tu pun nak dirunding lagi, nak buka sampai 10, kan? Bagus sempurna seorang lelaki. Tengok zaman-zaman dulu, raja-raja zaman dulu. Ya, adalah kahwin sampai 4. Tak cukup dengan 4 tu, ada jariah lagi. Disebutkan ada raja-raja zaman dulu sampai 1000 jariah dia. Okey. So kalau 1000 jariah ni, ya, 1000 orang jariah ni, makna setahun tu tak jumpa lagi yang jumpa 1 bulan. Okey. Setahun tu tak, baru jumpa 360 orang baru. Baki ramai lagi yang tak pernah jumpa. Kalau kita kata ziarah setiap orang tu sehari seorang. Okey. Tu nak cakap. Ada raja zaman dulu sehingga dia punya jariah, atau kita panggil bahasa kita gundik ke apa tak tahulah, sampai 1000. So gundik dia yang dia akan jumpa last sekali tu, tua dengan begitu saja. Habis umur dengan begitu saja. Okey, yang dia jumpa 1 bulan tahun ni, contohnya dia mula tahun ni, kemarin dulu 1 bulan, hari ni 4 bulan kan, 1 bulan ni dia jumpa nanti next giliran dia kali kedua tu tengok tua. Alright? Tu berseluruh lah nak cerita. Okey, itu nak cerita sempurnanya bagi makhluk. Allah Ta'ala tak perlu. Allah Ta'ala lam yakun lahu sahibatun. Allah Ta'ala tak perlu kepada sahibatun, mana isteri. So kesempurnaan bagi Allah Ta'ala itu tak sama dengan kesempurnaan kita makhluk ini. Ya, sempurnanya kita dalam bab makan tu banyak kalau nak cerita situ kan. So tak payahlah, kita singkat-singkatkan. Munfaridun bil milki wat tadbiri. Ni ataf pada muttasifun juga, ya, bersendirian dia, ketunggalan dia Allah Ta'ala itu. Itu kita baca dengan isim fa'il. Yang tadi munazzahun kita baca dengan isim maf'ul. Okey. Dan boleh juga kita baca munazzahun, munazzihun, kita baca dengan isim fa'il pun boleh. Sini munfaridun isim fa'il, maha tunggal dia, maha ketunggalan Allah Ta'ala, maha bersendirian Allah Ta'ala, bil mulki, ya, dengan kekuasaan. So kekuasaan ini dia seorang je. Ya, Allah Ta'ala seorang je. Seorang tu salah, silap, tarik balik. Allah Ta'ala sendiri je. Allah Ta'ala sendiri saja. Okay? Tak ada kongsi dengan orang lain. Munfaridun, maha tunggal dia,
bil mulki dengan kekuasaan, ataupun bil milki dengan pemilikan. Itu dia buat dua baris tu. Min bawah, min depan, dua-dua boleh. Maknanya kekuasaan ini hanya dia Allah satu-satunya yang pegang kekuasaan ini. Itu susah juga guna perkataan ini. So kalau guna seorang tu salah, memang salah. Ataupun pemilikan alam ini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya secara tunggal menguasainya. Wat tadbiri, dan yang menguruskan. Ini secara hakikinya begini Allah Taala lah yang memiliki alam ini, dan yang mengurus tadbir alam ini pun dialah satu-satunya secara tunggal. Okey. Adapun tadbir yang diwakilkan oleh Allah SWT sebagai tugas kepada para malaikat itu ataupun kepada makhluk yang lain itu ada. Itu berlaku. Contoh kita kata dalam Quran pun sebut dengan jelas, wal mudabbirati amra. Itu malaikat yang ditugaskan untuk mentadbir urus beberapa perkara yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mudabbirati amra. Dalam ayat lain contohnya wal muqassimati amra. Dalam Quran surah Az-Zariyat, waz-zariyati dharwan falhamilati wiqran faljariyati yusra falmuqassimati amra. Malaikat-malaikat yang diwakilkan untuk mengagih-agihkan rezeki apa semua ataupun mengagih-agihkan urusan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. So itu secara yang berlakulah. Hakikatnya al-mulku wat tadbiru lillahi Subhanahu wa taala satu-satunya. Okey. Wahidun ani illallahu wa huwa muttasifun munazzahun wa munfaridun. Yang ni kita kata tadi i'rab jadi sifat kan? Bukan. Tadi i'rab ataf kan? Muttasifun wa munazzahun wa munfaridun. Yang di sini kita i'rab jadi muttasifun, kita i'rab apa ya? Wa huwa muttasifun. Kita i'rab jadi khabar yang kedua Wa huwa muttasifun khabar pertama, wa huwa wahidun khabar yang kedua, ataupun wa huwa wahidun kita i'rab jadi tak boleh. Sifat khabar yang kedua. Wahidun, ia Allah Taala wahidun, ataupun kita buat dia jadi khabar pada mubtada yang mahzuf. Wa huwa wahidun. Kita buat ayat baru suku sakat. Wahidun ai wa huwa wahidun, dan dia Allah Subhanahu wa taala wahidun, maha esa ia, fi dzati pada zatnya, wa sifatihi dan pada sifatnya, wa af'alihi dan pada perbuatannya. Okey, maknanya Allah Taala itu maha esa ia pada zatnya. Okey, pada zatnya, sama ada esa itu esa pada zat. Esa pada zat dengan makna esa yang muttasil ataupun esa yang muttasil, yang munfasil. Yang muttasil itu makna apa? Maknanya diri zat Allah Ta'ala itu maha esa, bukan tersusun daripada juzuk-juzuk sehingga membentuk jisim. Itu salah. Maha esa Allah Subhanahu wa taala itu dengan arti zat Allah Ta'ala itu tidak tersusun daripada juzuk-juzuk. Yang kedua ialah munfasil, iaitu Maha Esa Allah pada zat dengan arti tidak ada zat yang lain sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. So yang kita panggil kalau zat Allah tu bersusun-susun daripada beberapa zat, maka itu kita panggil kam muttasil pada zat, iaitu ternafi pada hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau Tuhan itu banyak dengan arti ada zat lain yang sama macam Tuhan, berarti itu kam yang munfasil pada zat. Itu pengajian yang khusus di dalam bab usuluddin yang perlu kita fahami dengan baik supaya
akidah kita ni kemas, menunjang, kukuh di dalam hati kita semua ini. Okay. Kemudian wahidun fi sifatihi, wa sifati atas itu ya atas zatihi, wahidun fi sifatihi, esa juga Allah SWT pada sifatnya. Dengan arti ya sifat Allah Taala ni bukan tersusun daripada banyak sifat, bukan kata sifat kudrat. Contohnya sifat kudrat ni bukan ada 4, 5, 10, 12 dia. Oleh kerana banyak benda nak buat perlu pada kudrat yang banyak. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala ya Maha Esa pada zatnya, pada sifatnya. So dengan sifat kudrat yang ada pada Allah Taala boleh buat apa saja yang dia mahu. Satu sifat saja. Tak ada kata berbilang-bilang sifat. Kalau berbilang-bilang sifat itu kita panggil kam muttasil pada sifat. Yang mana ia ternafi pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang satu lagi yang kita panggil kam munfasil pada sifat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa pada sifatnya, sekira-kira tidak ada mana-mana yang lain bersifat dengan sifat yang sama dengan sifat Allah. Kalau kita kata ada ya selain daripada Allah Ta'ala yang bersifat kudrat sama dengan kudrat Allah Ta'ala, yang itu mustahil, iaitu ya kam yang munfasil pada sifat yang kita kata yang mustahil pada Allah Subhanahu, yang mustahil berlaku pada realiti, pada nafsil amri. Demikian juga wa af'alihi, ya walaupun pun yang af'alihi ini realiti, ya realiti menunjukkan bahawasanya perbuatan Allah Ta'ala itu banyak. Okay? So maknanya para ulama mensabitkan berlakunya kam yang muttasil pada af'al. Kam yang muttasil pada af'al. Artinya perbuatan Allah SWT yang banyak. Allah Ta'ala menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, mengeringkan, mengemaraukan, merubahkan malam dan siang, ya menumbuhkan, mematikan, okey, dan seterusnya. So perbuatan Allah Taala itu banyak, ya. So sebab itu ulama kita mensabitkan kam yang muttasil pada af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Memang realitinya perbuatan Allah Taala itu sangat banyak. Dalam Quran pun disebut, ya, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un antum ra'aytum ma tamnun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu muzilun. Itu kan banyak ayat-ayat yang menunjukkan perbuatan Allah SWT yang banyak. Okey, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, kan macam-macam. Baik, adapun kam munfasil pada af'al itu tak ada, ya. So kalau ada orang kata ada, ya, benda selain Allah yang mempunyai perbuatan yang sama dengan Allah Ta'ala, yang itu mustahil, yang itu tak boleh pakai, okey, yang itu ditolak. So sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi, maha satu ia, maha esa ia pada zatnya dan pada sifatnya dan pada sekalian perbuatannya. Itu kita simpulkan dia menjadi satu akidah yang kemas, satu simpulan yang kemas, dan kita simpan di dalam hati kita. Okey, tu nak habis masalah. So tak habis juga kita bercerita tentang da'aimul Islam ataupun ususul Islam ataupun ajza'ul Islam. Yang pertama iaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Okey, mungkinlah lepas ni insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan bercerita tentang keratan yang kedua kepada syahadah, iaitu syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey, wa anna Muhammadan Rasulullah. Betul, ya? Tengok atas. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Betul. Tengok dia punya matan. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey, betul.
So saya kira habislah perbahasan kita untuk hari ini. Ya, satu baris saja rupanya. Kita bacalah. Ya, masa 2 minit lagi ni. Wa anna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafin Rasulullah. Takat tu. Okey. Kemudian waqtalafal ulama tu kita baca minggu depan insya-Allah. Wa anna Muhammad bin Abdullah, dan bahawasanya Muhammad bin Abdullah. Itu barisnya begitu ya. Wa anna Muhammad bin Abdullah. Okey, baca ibna nun bagi atas. Jadi apa? Jadi badal atau bayan kepada Muhammad. Kemudian alifnya tak ada. Dalam mata ada Muhammadan Rasulullah. So Muhammad dan alif tu dah dibuang, dihazafkan kerana dia jadi mudhaf kepada bukan wa anna Muhammadabna jadi mudhaf ya. Wa anna Muhammadabna Abdillah bin Abdul Muttalib, kerana yang nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim bin Hashim ibni Abdi Manaf itu adalah Rasulullah, khabar kepada anak ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala. So itu adalah syahadah kita yang merupakan rukun yang pertama kepada Islam. Dia menjadi amalan lisan yang menjadi wajib ke atas setiap muslim menuturkannya sekali seumur hidup alal aqal. Andai kata seorang muslim tu dia muslim, tak pernah semayang, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah kata apa, tak pernah keluar apa daripada mulutnya, perbuatannya, perbuatan-perbuatan Islam, ya, walaupun dia tak terlepas ya ungkapan ini sekali seumur hidupnya. Kalau yang semayang puasa tu tak ada masalah sebab dalam semayang saja tu berapa kali dah dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. So ni nak cakap orang Islam yang tak pernah ada perbuatan Islam sama ada hati ke, mulut ke, anggota ke. So sekurang-kurangnya dia kena ada sepanjang hayatnya menuturkan perkataan ini sekali. Alright. Alamak, bateri. Okay. Habislah situ. Wa anna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulullah, habis. Wallahu a'lam bissawab. Minggu depan kita akan masuk tentang khilaf ulama ya dalam kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kepada para malaikat. Itu ada perbincangan sikit situ. Syekh Nawawi Al-Bantani dia bawa isu ini sebab dia menarik ya. Dia ada dibincangkan dalam kitab-kitab yang besar tentang Nabi ni diutus ke tak kepada para malaikat. Okey? Diutus kepada manusia itu jelas. Diutus kepada jin pun jelas. Ya, jelas. Pada para malaikat adakah Nabi pun diutus juga? Itu ada kaulan ini, ada khilaf di kalangan para ulama. Okay. Kepada alam sekaliannya apakah Nabi diutuskan juga? Pada pokok-pokok, pada binatang, itu ada juga perbincangannya. Okey, ada juga di sana perbincangannya. Okey, walaupun secara umumnya Nabi adalah rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang menerima rahmat terutusnya baginda Nabi ini kesekalian alam ini. Dan apabila sebut kesekalian alam ini, dia al-alamu kullu ma siwa Allah. Alam itu ialah yang lain daripada Allah. Lain daripada Allah semua orang panggil alam belaka. So Nabi adalah pembawa rahmat kepada kesekalian alam, termasuk para malaikat. So kita akan bincangkan di pertemuan yang akan datang, apakah Nabi itu turut diutuskan kepada para malaikat ataupun tidak. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.